Terima kasih. Gabungan Rakyat Sabah GRS dalam proses meneliti permohonan 4 parti politik tempatan yang ingin menyertai gabungan itu. Pengerusinya, Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ia perlu mendapat persetujuan parti komponen lain dalam gabungan tersebut. Datuk Haji Ji yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah memberitahu prestasi GRS yang baik berjaya menarik minat parti tempatan lain untuk menyertai gabungan berkenaan sekaligus membuktikan keinginan rakyat melihat satu parti gabungan yang kuat memerintah negeri ini. Oleh itu menjadi keutamaan kerajaan GRS Barisan Nasional BN memastikan hubungan harmoni dan perpaduan terus dikekalkan di Sabah, seterusnya menjayakan Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Demikian ucapan amanat Datuk Haji Ji sempena Majlis Makan Malam Santai bersama Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Bersatu Sabah di Kota Kinabalu. Terdahulu berucap Ketua Armada Bersatu Negeri Sabah, Fairuz Rendan, yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pintasan, menyeru ahli parti Turun Padang berkhidmat kepada masyarakat dan membantu menjayakan Pelan Hala 7 SMJ kerana anak muda merupakan pelapis kepimpinan negeri ini. Turut hadir ketua-ketua sayap pemuda parti komponen GRS, BN dan Parti Islam Se-Malaysia, PAS. Kira-kira 300 peserta terdiri daripada penduduk dan kaki tangan pelbagai agensi menjayakan gotong royong Mega 1.0 Perangi Aidis peringkat negeri di Kampung Seri Pandan, Putatan. Program serentak seluruh negara ini bagi membudayakan semangat gotong royong ke arah memastikan persekitaran bersih dan bebas pembiakan nyamuk Aidis. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Syahelmi Yahya, faktor kebersihan perlu diambil perhatian serius semua pihak kerana wabak denggi mengancam kesihatan dan nyawa. Wabak denggi ini juga merupakan satu daripada ancaman kesihatan umum masyarakat. Jadi gotong royong ini merupakan satu usaha menyedarkan komuniti setempat agar peka, agar menjaga kebersihan di kawasan mereka bagi menghalang pembiakan nyamuk Aedes ini daripada berlaku. Program ini dianjurkan Pejabat Kesihatan Daerah Putatan dengan kerjasama Kawasan Rukun Tetangga KRT dan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Seri Pandan, Rela, Polis, Jabatan Air dan Majlis Daerah Putatan. Ia selaras dengan kempen Putatan Bersih yang dilancarkan pada April lepas bertujuan menjaga kesejahteraan dan kesihatan rakyat di daerah ini. Seramai 4,319 graduan Universiti Malaysia Sabah UMS yang menamatkan pengajian tahun lepas menerima scroll masing-masing dalam Majlis Convocation UMS ke-23 selama 3 hari bermula hari ini. Penyampaian scroll disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Terdahulu ketika berucap, Tun Johar yang juga Chancellor UMS menyeru para graduan agar sentiasa mempertingkat ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang teknologi bagi mendepani era revolusi industri 4.0. Dalam masa sama, bersedia melakukan perubahan seperti berminda keusahawanan, menguasai kemahiran kehidupan dan pembelajaran secara berterusan. Convocation kali ini turut melibatkan 99 graduan antarabangsa serta 9 pelajar orang kurang upaya dan 2 penerima ijazah anumerta. Bagi Mary Ching Lakmoy yang mewakili anaknya, mendiang Dr. Eng Yi Ming menerima ijazah anumerta, Dr. Falsafah Psikologi menzahirkan rasa syukur kepada pihak UMS dan rakan yang banyak membantu anak beliau ketika pengajiannya. Actually, I feel happy because I can attend his convocation because this is wish lah. So I'm very proud of her. Because she can do very well since small she got suffer from heart problem. Sementara itu, pasangan suami isteri turut teruja dapat menamatkan pengajian bersama-sama. Kami bermula 2018 masuk semester 2 dan berjaya menamatkan pengajian bersama-sama 2021. Dari segi kekangan masa dia apa semua memang sengsara jugalah sebab ada anak 4
Jadi mau bagi masa itu terpaksa memang masing-masing kena main peranan lah di situ. Gembiralah, sudah tentu gembira dapat menamatkan pengajian bersama suami tercinta. Hakikatnya memang orang nampak ending dia pengakhiran yang seronok, tetapi laluan dia sangat berliku lah. Banyak tangisan, banyak juga bukan sahaja uang ringgit. Selepas program Raikan Syawal di Kinabatangan, RTM Sabah melalui Sandakan FM terus mendekati golongan memerlukan. Menerusi jelajah Kami Prihatin Sandakan FM bersamamu. Persiapan serta raptai sedang rancak dijalankan melibatkan kerja-kerja teknikal dan pengisian program berkenaan. Perinciannya bersama wartawan Wan Hidzwah Ahmad di pentas terbuka Pekan Beluran. Wan, teruskan. Baik, terima kasih Syarizam di studio Kota Kinabalu, dan sekarang ini sedang dilaksanakan persiapan akhir untuk pelaksanaan program Jelajah Kami Prihatin RTM Sandakan di daerah Beluran. Dan untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan persiapan untuk petang ini, kita bersama dengan pengurus penyiaran Sandakan FM Encik Sugiman Rafai. Baik Encik Sugiman, mungkin boleh kongsikan bagaimana persiapan setakat ini dan harapan dengan pelaksanaan program Jelajah Kami Prihatin di daerah Beluran ini. Terima kasih Wan. Persiapan sekarang ini kita hanya menunggu masa untuk pelaksanaannya esok saja, dan semuanya alhamdulillah kita telah laksanakan dan juga aturkan dengan baik untuk hari ini. Dan sebenarnya harapan kita inginkan program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya, kerana kita datang ke sini dari Sandakan ke daerah Beluran untuk menyantuni dan juga berjumpa dengan mereka yang memerlukan, golongan-golongan yang memerlukan. Untuk program Jelajah Kami Prihatin ini, iaitu salah satu program daripada 3 siri program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Dan kita mengharapkan esok hari akan dijayakan dengan sempurnanya bersama-sama dengan rakan-rakan strategik kita, insyaAllah. Baik, terima kasih. Ya, nantikan program Jelajah Kami Prihatin RTM Sandakan dibawakan dari daerah Beluran esok. Dan seterusnya kita kembali bersama dengan Syarizam di studio Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih Wan Hidzwah dengan laporannya. Lebih banyak program polis bersama komuniti akan diadakan bagi memperkukuh hubungan pasukan keselamatan itu dengan masyarakat setempat. Ia sekaligus dapat memperkasa peranan rakyat menjadi mata dan telinga polis. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata, kerjasama seumpama perlu terus diperluas dalam usaha membendung semua jenis jenayah. Jadi tujuannya program pada hari ini yang sebenarnya satu program kolaborasi dengan masyarakat. Macam mana masyarakat ni tadi boleh membantu pihak pasukan keselamatan. Ya, sama ada di segi menyalurkan maklumat dan juga bekerjasama dengan kita lah untuk memastikan negara kita ni tadi tidak dibolosi. Beliau memberitahu media selepas merasmikan program Outreach Community Policing di Dewan Serbaguna Karakit, Pulau Banggi, Kudat. Turut diadakan penyampaian sumbangan bakul makanan kepada penduduk. Di Pulau Banggi, pada saya antara polis dengan masyarakat ini hubungannya bagus. Ya bagus. Lebih-lebih lagi dengan OCS yang baru, dengan anggota-anggota yang akrab dengan masyarakat di sini. Soal keselamatan pada saya pada tahap yang cukup bagus. Kalau di sini ditambah dengan pasukan-pasukan sahabat yang ada ATM. Kendaraan polis di sini adalah paling baik. Walaupun jolong kali ini komuniti dibuat sini, kami ini sebagai rakyat ini menyambut sangat baik. Saya rasa memang ini memang bagus. Saya sendiri pun bekas anggota, jadi saya memang setuju sangatlah diadakan benda ini kerap kalilah untuk memudahkan masyarakat di pulau ini menyalurkan maklumat-maklumat. Dalam pada itu, Datuk Idris turut berkesempatan meninjau sempadan perairan Sabah dan negara Filipina bersama rombongan. Pelbagai program dianjurkan Majlis Amanah Rakyat MARA termasuk di Sabah untuk memperkasa golongan wanita luar bandar khususnya dalam bidang keusahawanan. Antaranya program pensijilan usahawan dan program pendigitalan MARA. Pengerusi MARA Datuk Seri Panglima Azizah Muhammad Dun berkata beliau sendiri turun padang bertemu usahawan wanita berpotensi. Jadi di bawah ekosistem MARA itu kita bukan saja ada pembiayaan, kita juga ada penyampaian ilmu pada mereka, termasuklah cara yang baru pendigitalan dan juga promosi untuk membantu menghasilkan produk mereka.
Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program Bina Niaga dan Outreach Luar Bandar peringkat daerah Matunggong di Kota Marudu. Menurut Datuk Aziza, MARA telah meluluskan pembiayaan berjumlah 30.5 juta ringgit yang telah memberi manfaat kepada 159 usahawan di negeri ini. Ia melibatkan pelbagai skim seperti pembiayaan kontrak ekspres, Spike, skim pembiayaan informal dan mikro dan skim pembiayaan perniagaan khas wanita Dana Nita. Sementara itu disampaikan dalam program sama sumbangan MARA kepada pelajar B40 di kawasan tersebut. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Terus saja bersama dengan Alif Ashraf di Angkasa Puri. Alif, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Ijam.